Assalamualaikum Ustaz. Dua kali saya bagi jalan, bagi laluan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Abdul Somad, saya Syida. Saya nak tanya dengan UAS, bagaimana caranya untuk kami sekarang artis wanita yang selalunya berhias, maksudnya makeup ketika keluar dan bekerja, menjaga wuduk. Bolehkah kami berwuduk sebelum makeup? Kami lakukan untuk menjaga solat agar tidak tertinggal solat. Kadang-kadang kami keluar, kami terpaksa solat qada. Kadang-kadang 2-3 solat qada disebabkan kerja. Terima kasih Ustaz. Ya. Nabi mengqada pada perang Khandaq. Dia qada dari zuhur, asar, maghrib, isya, malam dia qada. Sebab menghadapi Ahzab. Ahzab itu yang dihadapinya Yahudi, munafik, kafir, musyrik. Itu yang dihadapinya. Yahudi, munafik, kafir, musyrik. 4 golongan yang dihadapi baru dia qada. Rupa-rupanya sekarang ada pula yang qada sebab menghadapi kamera. Maka tak sampai kepada tingkat ini daruratnya. Jangan qada. Solat ni jangan selampau dimudah-mudahkan. Basyiru, beri kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Yassiru, beri kemudahan. Wala tu'assiru, jangan persulit, jangan persusah Islam. Tapi jangan pula terlampau memudah-mudahkan. Sikit-sikit qada, sikit-sikit jamak. Sekarang banyak orang terlampau mudahkan. Pengantin baru duduk jamak. Artis nak syuting qada. Yang boleh jamak takdim tanpa qasar, jamak takhir tanpa qasar ni doktor, operation. Dia operation dari pukul 12 hingga pukul 5. Operation panjang. Itu boleh jamak takhir sebab daruratnya tinggi, mati. Bila dia sedang operation solat, sebab dia cakap, tunggu kejap ya, aku nak sembahyang, mati. Maka dia jamak, tapi tetap tak ada qasar sebab tak ada safar. Safar baru boleh qasar 2 rakaat. Tak ada safar tetap jamak takhir. Darurat tingkat tinggi. Atau orang yang cuci darah. Ini 5 jam. 5 jam darah ni keluar, lalu masuk balik. Itu 5 jam, tak boleh bergerak. Atau kemo. Darurat tinggi. Adapun syuting tak masuk dalam darurat tinggi. Maka mesti sembahyang bersama-sama. Artis lelaki sembahyang, artis perempuan bersembahyang, kameramen sembahyang. Sembahyang bersama supaya datang barakah. Saya dah sampaikan. Nak ikut, ikut. Tak nak ikut, neraka jahanam dah siap. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz ni cakap dia keras betul tak? Saya cakap saya je, hati lembut. Mudah-mudahan rezeki berkah. Yang kita cari ni apa? Rezeki dicari pagi, petang, siang, malam. Kalau tak ada berkah, berkah datang dengan solat. Tapi tanya juga pada Tok Mufti, tanya juga pada profesor-profesor. Jangan cakap Abdul Somad sahaja, mungkin mereka lebih alim, lebih banyak kitab mereka. Itulah yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Datuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas tazkirah yang santai tetapi bagus. Saya dah mengikuti Ustaz berbelas-belas YouTube Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya Haji Abdul Rahim, siap surau ni. Siap dah 18 tahun dah. Jadi saya sebenarnya bukan pertanyaan tetapi nak berkongsi dan ada kaitannya dengan pertanyaan puan tadi dengan artis. Saya difahamkan yang hari ini adalah tazkirah eksklusif untuk artis, di mana Ustaz akan menyampaikan apa yang baik kepada artis dengan harapan supaya artis-artis yang mempunyai pengaruh tinggi, pengikut yang beribu-ribu boleh merubahkan apa yang sepatutnya di luar. Jadi saya rasa ini adalah satu amanah besar yang patut dipikul oleh semua artis, dan saya cuma berdoa dan
berharap semua artis-artis yang ada di sini dan di luar sana dapat menyampaikan apa yang baik, terutama daripada Ustaz Abdul Samad yang kita dengar hari ini dan di YouTube yang sudah berpuluh-puluh tu. Kerana apa yang saya lihat, keadaan akhlak dan keadaan akhlak kita, anak-anak remaja kita di luar sana sudah agak kritikal yang perlu dibentuk semula, ya. Jadi saya rasa pihak artis boleh memainkan peranan yang penting, kerana saya rasa mereka memikul amanah yang besar, ya. Mereka sajalah, mereka adalah menjadi idola kepada semua, dan apa yang mereka buat akan diikut, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Kalau saya bagi tazkirah pada 100 orang lelaki mendengar khutbah Jumat saya, itu yang betul-betul mendengar 50 saja. Yang 50 lagi sudah naik ke Sidratul Muntaha. Dari yang 50 itu, yang ingat kaji hingga balik tinggal 30. Yang 20 tertinggal di tepi jalan. Dari yang 30, yang pandai menyampaikan ke orang di rumah hingga 20. Dari yang 20, yang didengar oleh anak bini dia tinggal 10. Itu kalau saya sampaikan pada 100. Tapi kalau saya sampaikan tazkirah pada 10 artis, maka sama saya sedang menyampaikan kepada 10.000 orang. Sebab satu artis dia ada follower. Followernya ini terbagi dua. Satu haters, satu lovers. Cuba tengok video YouTube soal jawab Ustaz Samad bersama Musawarah. Musawarah ni komuniti artis-artis taubat Indonesia. Soal jawab bersama orang biasa ditonton 200.000 orang. Tapi soal jawab yang sama bunyinya, jawapannya sama, ditonton oleh artis 3 juta orang. Sebab apa? Orang merasa tertarik, dia tengok thumbnail. Artis ni kalau dia baik, dia cepat masuk surga. Tapi ke neraka cepat juga. Tapi insyaAllah yang suka tazkirah yang hadir ni insyaAllah membawa umat kepada surga. Ini belia-belia kita semua, kalau sudah dia suka pada artis, dia tergila-gila pada artis, semua dia ikut. Cara makan artis dia ikut, cara minum, senyumnya pun dia ikut. Oleh sebab itu, artis jangan berfikir tentang diri dia saja. Dia ada makmum yang ramai di belakang. Makmum itu bernama follower. Sila Puan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Nurul Hidayah. Saya bukan artis. Soalan saya, zaman yang serba moden ni, kita macam tadi ada soalan berbentuk macam mana kita nak menepis fitnah, ataupun bila kita dapat fitnah tu kita nak bertaubat dan minta maaf kepada orang yang kita sebarkan fitnah itu. Tapi pada pandangan saya sekarang ni kita kekurangan adab dalam menegur seseorang, Ustaz. Jadi soalan saya, pada pandangan Ustaz sendiri, adab untuk menegur seseorang itu macam mana, Ustaz? Terutama sekali adab untuk menegur pemimpin, dan pemimpin sendiri untuk menegur orang-orang yang di bawah tu. Adab tu topiknya adalah adab, Ustaz. Sebab saya rasa kita sekarang ni kekurangan adab. Sekian, Ustaz. Minta maaf, satu soalan daripada saudara saya sebelah kanan saya. Lepas tu kita habis Q&A. Minta maaf last daripada saudara saya sebelah kanan. Lepas tu kita habis Q&A. Oh, ada lagi soalan? Macam mana, Haji? Saya jawab Nanti. Datanglah seorang lelaki mencaci maki Khalifah Harun Ar-Rashid. Hai Harun Ar-Rashid, engkau jahat, engkau pemimpin tak adil, engkau mungkar. Kata Harun Ar-Rashid, cuba tengok firman Allah tentang Musa kepada Fir'aun. Wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Fir'aun, wahai Musa, bercakaplah engkau kepada Fir'aun dengan qawlan layyina, bahasa yang lembut. La'allahu yatazakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan itu dia ingat pada Allah dan dia takut pada Allah. Kata Harun Ar-Rashid, engkau tak sebaik Musa dan aku tak sejahat Fir'aun. Kenapa cakap engkau lebih kasar daripada Musa dan lebih menyakitkan daripada ucapan Musa kepada Fir'aun?
engkau tak sebaik Musa dan aku tak sejahat Fir'aun. Oleh sebab itu ada adab-adab. Kita ada ulama, kita ada parlimen, kita pula tinggal di negara demokrasi, maka disampaikan melalui cara-cara yang sesuai dengan kehidupan moden tanpa meninggalkan adab Islam, moral, Islamic morality, etik, akhlakul karimah. Maka insyaAllah bila kita sampaikan innama anta munzir, wahai Muhammad SAW, engkau hanya menyampaikan saja, lasta alaihim bimusaitir, engkau tak ada kuasa untuk memaksa orang lain, la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Maka afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, apakah engkau memaksa orang lain sehingga orang percaya? Nabi Muhammad SAW pun tiada daya untuk memaksa. Kita hanya jelaskan, qulil haqqa min rabbik, sampaikan yang hak itu dari Allah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang hendak ikut, siapa yang tak hendak tak ikut. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap berpegang pada akhlakul karimah. Wallahu a'lam.